بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kitab hadis Al-Jami' As-Saghir karangan Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala ila an qala. Kita telah membaca 31 hadis. Kita berhenti pada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 menceritakan tintan lauk juga tintan minyak zaitun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadimu bizait waddahinu bihi fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah." I'tadimu bizait yakni makanlah minyak zaitun sekali dengan roti, atau gunakanlah, anggaplah minyak zaitun itu sebagai lauk yang binting ada di dalam rumah, atau jadikanlah minyak zaitun ini sebagai lauk di dalam rumah kamu. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah mengajar kita dan mensunnahkan untuk kita agar menggunakan minyak zaitun itu sebagai lauk yang dimakan dengan roti atau dengan khubuz. Jadi itu irsyad wa nadb. Yani itu ajaran dari Rasulullah SAW dan Rasulullah mensunnahkan untuk kita i'tadimu bizait. Wal idamu ma yu'tadamu bih. Al-idam itu macam lauk. Kita dikirakannya macam anggaplah minyak zaitun itu sebagai lauk, yakni kena ada di dalam rumah. La ilaha illallah. Waddahinu bih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, waddahinu bih, yakni utlu bihi badanakum basharan wa sya'ra. Juga sapukanlah badan kamu dengan minyak zaitun, kulit dan rambut. Yani sapu rambut kamu dengan minyak zaitun, kerana minyak zaitun mempunyai khasiat dan mencantikkan rambut. Macam tu juga Nabi SAW ajar kita sapukan badan dan kulit kita dengan minyak zaitun. Fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah. Kenapa Rasulullah SAW ajar kita makan minyak zaitun dan menggunakan minyak zaitun sebagai minyak yang sapu badan dengan minyak zaitun? Nabi SAW bersabda, kerana minyak zaitun itu yakhruju, dia keluar daripada pokok yang diberkati. Kerana minyak zaitun itu keluar daripada pokok yang berkat. Likathrati ma fiha min al-quwwa nafi'ah. Kenapa pokok zaitun itu Rasulullah SAW kata berkat? Ulama kata kerana
banyak khasiat dan manfaat yang ada atau yang keluar daripada pokok minyak zaitun itu. أو لأنها لا تكاد تنبت إلا في شريف البقاع. Atau sebab yang Rasulullah SAW kata minyak zaitun atau pokok minyak zaitun itu berkat, sebab pokok minyak zaitun itu atau pokok zaitun tidak tumbuh kecuali di tanah atau di negara yang diberkati, di tanah yang mulia, yang diberkati. Dan kerana Rasulullah SAW bersabda pokok itu diberkati, pokok itu pokok berkat, iaitu pokok zaitun, maka semua yang keluar dari badannya juga membawa berkat. Jadi minyak zaitun bukan hanya berkhasiat, bukan hanya sihat, bahkan diberkat juga. Buah zaitun dan semua perkara-perkara yang keluar daripada pokok minyak zaitun itu semuanya membawa keberkatan kepada kita. La ilaha illallah. Apa maksud berkat? Selalu kita dengar orang ini berkat, atau barang ini berkat, atau air ini berkat, atau makanan ini berkat. Berkat itu maksudnya az-ziyadah. Maksudnya bertambahan atau kelebihan. Apa-apa yang ada kelebihan, khususnya kalau kelebihan itu tidak dilihat, tidak disentuh, maka akan digelarkan perkara itu mubarak, yakni diberkati. Sebab itu Nabi SAW bersabda tentang pokok minyak zaitun itu mubarak, yakni berkat. Kerana apa? Kerana minyak zaitun banyak mempunyai kelebihan, pokok zaitun juga banyak kelebihannya, dan buah zaitun banyak kelebihannya. La ilaha illallah. Wa'lam anna al-makhsus al-mukhatab bihadha al-hadith ahlu qutrin makhsus. Dia kata tetapi perhatikanlah. Yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah ini, iaitu sapukanlah badan kamu dengan minyak zaitun, iaitu ahli Hijaz, orang yang penduduk Madinah dan Makkah sahaja. Bukan semua ahli dunia, bukan semua negara sama. Kenapa? Kerana Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, ad-duhnu fil biladil harrah kal-Hijaz min asbab hifdhis sihah. Sapu badan kita, kulit dan badan kita, tulang, di negeri yang cuacanya panas. Yang cuacanya panas, perkara itu bagus, baik, dan antara asbab kesihatan. Antara asbab kesihatan. Iaitu apa? Kalau kita sapu badan kita, kalau negeri yang kita duduk dalamnya, yang kita tinggal, negeri itu negeri yang cuacanya panas. Jadi orang yang duduk di negeri yang panas, baguslah disapu badannya dengan minyak zaitun. Perkara itu, wahuwa kaddaruri. Ibn Al-Qayyim dia berkata, perkara itu menjadi zarurat bagi mereka. Yani orang yang duduk di negeri yang cuacanya kering dan panas. Macam Makkah dan Madinah. Orang yang duduk di negeri-negeri yang begitu, seolah-olah zarurat dan harus wajib atasnya sapu badannya dengan minyak zaitun. Kerana banyak manfaatnya dan perkara itu macam zarurah baginya. Bagi orang yang duduk di negeri yang panas. Tetapi orang yang duduk di negeri yang cuacanya sejuk, atau sangat sejuk sampai turun air sebagainya, maka fadar, tidak bagus sapu badannya dengan minyak zaitun. Kerana minyak zaitun tak sesuai untuk disapu atas badan orang yang duduk di negeri yang sejuk. Sebab itu, semua hadis Rasulullah SAW kita perlu memahaminya dengan yang sepatutnya.
Kita kena faham hadis Rasulullah SAW. Bukan maksud Rasulullah SAW semua masyarakat kena sapu badan dengan zaitun. Nanti kalau orang pergi sapu badan dengan zaitun di tempat yang cuacanya sejuk, dia dapat penyakit ke, dapat apa-apa, nanti dia akan kata na'udzubillah, dia akan tuduhlah hadis Rasulullah SAW ke apa-apa. Tetapi kita kena faham, Rasulullah menyuruh sahabat yang duduk di Makkah dan Madinah. Maksud Rasulullah yang duduk di sini, yakni di Makkah dan Madinah. Wa kathratu dahn ar-ra's bihi fihi khatarun bil basar. Di negeri yang cuacanya sejuk, bahaya jika terlalu banyak sapu rambut kepala dengan minyak zaitun. Kenapa? Kerana ulama Imam Ibn Al-Qayyim dia kata dia bahaya dan risikonya tinggi, boleh menghilangkan cahaya mata, penglihatan. Boleh orang itu jadi buta jika dia hidup di negeri yang sangat sejuk dan terlalu banyak menyapu, dia sapu kepalanya atau rambut kepalanya dengan minyak zaitun. Wa anfa'ul adhanil basita az-zait. Aywa, la ilaha illallah. وهذا نموذج من منافعه التي لا تكاد تحصى والشجرة لغة وهكذا. Jadi kesimpulan hadis yang ke-32 ini, Rasulullah SAW ajar kita makanlah minyak zaitun, dan kita makannya dengan roti. Minyak zaitun kita makan dengan roti. Juga kita kena sapulah badan kita dengan minyak zaitun. Itu banyak manfaatnya. Khususnya di tempat sendi-sendi dia macam tu, kita kena sapunya dengan minyak zaitun. Lagi-lagi kalau orang itu memang ada masalah dekat tulang atau orang tua macam tu, jadi bagus sapu tulang-tulang dan sendi-sendinya dengan minyak zaitun. Baik. Hadis yang ke-33. Rasulullah SAW bersabda, "I'tadimu walau bil ma'." I'tadimu walau bil ma'. Juga hadis ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. I'tadimu yakni makanlah aslihul khubza bil idam. Nabi SAW kata sempurnakanlah makanan roti kamu dengan lauk. Kumpulkanlah lauk sekali dengan roti. Maknanya jangan makan roti je tanpa ada lauk sekali dengan roti itu. Aslihu, betulkanlah roti kamu dengan lauk. Fa inna akal al-khubzi biduni idamin wa 'aksih qad yurithu amrad. Kerana memakan roti je tanpa ada lauk atau terbalik. Makan lauk tambah roti. Lauk sahaja. Dimakan lauk sahaja tak ada tanpa roti, perkara itu boleh melahirkan penyakit-penyakit yang akan menyusahkan dia. Jadi fayam bagil i'tidam. Maka haruslah kita makan lauk juga sekali dengan roti. Macam tu juga kalau makan nasi. Kalau kita nak makan nasi, lebih baik kita kena ada lauk sekali dengan nasi. Jangan makan nasi sahaja. Dan sekiranya ada lauk, kari ke apa-apa, kita jangan makan lauk sahaja. Makan lauk sahaja bukan hanya tak sedap, tak sempurna. Bahkan perkara tu kalau selalu boleh melahirkan penyakit di dalam badan kita. Jadi, hadis ini macam satu kaedah di dalam kesihatan. Untuk menjaga kesihatan kita. Dan kita di zaman ini, zaman yang penuh dengan yang banyak ada penyakit, yang macam-macam ada penyakit, banyak masalah kesihatan. Jadi kita kena jaga kesihatan dengan mempelajari hadis Rasulullah dan mempelajari ajaran Rasulullah. Kita kena cek bagaimana Rasulullah ajar kita makan.
Jadi Rasulullah ajar kita, kita kena ada lauk sekali dengan nasi, ada lauk sekali dengan roti. Walau kuntum innama ta'tadimuna bil ma. Walaupun ya Nabi SAW dia kata kena ada lauk sekali dengan roti, walaupun itu air kosong. Tapi jangan makan roti sahaja selalu. Jangan roti je tanpa ada apa-apa sekali dengan roti. Boleh ada lauk apa-apa atau kadang-kadang boleh letak kurma. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ambil roti, kemudian Rasulullah cari ada lauk tak? Nabi SAW biasa, ini adat Rasulullah. Kalau Rasulullah ada roti, Rasulullah akan cari lauk. Mesti ada lauk sekali dengan roti ni. Jadi, tapi Rasulullah tak jumpa lauk macam ada ayam ke atau kambing ke apa-apa. Nabi SAW nampak kurma. Lepas Rasulullah nampak kurma, Rasulullah ambil kurma tu, dia letak atas roti. Kemudian Rasulullah dia kata, ini adalah lauk ini. Yakni kurma ini adalah lauk roti. Kemudian Rasulullah makan roti dengan kurma. Tetapi Rasulullah SAW tidak suka makan roti kosong saja. Macam tu. Tidak ada apa-apa lauk sekali dengan roti. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis ni, Rasulullah suruh kita kena ada lauk sekali dengan roti, walaupun lauk itu air kosong. Walaupun lauk itu air kosong. Kalau tak ada lauk, tak ada apa-apa, minum air sekali dengan roti. Tetapi jangan makan roti kosong sahaja. Bi'an tasrudu bih. Yani boleh minum air sekali dengan roti atau masuk roti itu dalam air, minum. Makan sama-sama. La ilaha illallah. Falmuradu bil ghayati al-mubalaghah. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis ni, kena ada lauk sekali dengan roti, walaupun lauk itu adalah air kosong. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, walaupun itu air kosong, maksudnya Nabi SAW yakni dia kata sungguh-sungguh. Maksudnya kita kena berusaha mencari lauk sekali dengan roti. Itu sunnah, itu kesihatan, itu banyak membawa manfaat untuk badan kita. Hadis ini juga membuktikan Rasulullah SAW bukan makan apa-apa. Dan Rasulullah SAW mengaturkan makanannya dengan secara sempurna. Dan Rasulullah SAW perhatikan kepada segi dari Rasulullah mengaturkan makanannya dari segi kesihatan juga. Nabi SAW kalau nampak makanan itu tidak berkhasiat, tidak membawa kesihatan, tidak membawa manfaat, Nabi SAW tak makan. Dan kalau Rasulullah SAW ingin memakan apa-apa makanan, Nabi SAW akan pastikan makanan itu berkhasiat, makanan itu bermanfaat, juga cara makan makanan itu dengan cara yang sihat. Sebab itu Nabi SAW dikata kalau ada roti, kita kena ada lauk sekali dengan roti. Jangan makan roti kosong sahaja. Gunakanlah apa-apa lauk sekali dengan roti walaupun air kosong. Jadi ini nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 juga menceritakan tentang minyak zaitun, juga mencerita tentang minyak zaitun dan tentang minyak wangi. Hadis ini mencerita tentang minyak wangi dan minyak zaitun. Nabi SAW bersabda, "I'tadimu min asarati hadhihi asy-syajarah." I'tadimu min hadhihi asy-syajarah. Yani gunakanlah minyak zaitun ini sebagai lauk di dalam rumah kamu ketika kamu makan. Yakni kalau kita yakni kita kena ceklah rumah kita, kena adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini banyak berkhasiat, banyak membawa manfaat dan baguslah kalau ada di dalam rumah. Dan kita kena cubalah
Kadang-kadang kita makanlah roti dengan minyak zaitun sahaja. Kita gunakan minyak zaitun sebagai lauk. Kalau kita tak pernah makan roti dengan minyak zaitun, kita cubalah. Sebab ini nasihat dari Rasulullah. Dan makan dengan cara itu banyak membawa manfaat dan kesihatan untuk kita. Makan roti dengan minyak zaitun. Makanlah, Nabi SAW dikata, gunakanlah minyak yang dah keluar daripada pokok ini sebagai lauk. Kenapa? Kerana banyak manfaat dan khasiat daripada minyak zaitun. Walisyajari qisman. Al-Imam Ibn Al-Arabi dia memberi faedah kepada kita. Dia kata, pokok-pokok semua ada dua jenis. Dia kata ada dua jenis pokok. Ada satu pokok mubarak, yakni berkat. Pokok itu berkat. Dia berkat pokok itu. Dan ada pokok tayyib, baik. Pokok itu baik. Digelarkan dengan gelaran baik. Apakah pokok yang baik dan apakah pokok yang berkat? Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, pokok yang baik iaitu pokok kurma. Pokok kurma gelarannya pokok baik. Pokok yang baik. Dan buahnya baik. Kurmanya baik. Pokoknya baik. Membawa kebaikan. Sebab itu Nabi SAW mencontohkan orang mukmin dengan kurma. Dan Nabi SAW dia kata, pokok kurma ini adalah makcik kamu semua. Ammatunal khallah. Al-nakhlah. Jadi pokok kurma ni dia pokok yang baik. Buahnya, kurmanya, buah yang baik. Dan banyak manfaat dan khasiat. Baik, ini jenis yang pertama. Jenis pokok yang kedua iaitu yang berkat. Pokok yang berkat. Apa dia? Az-zaitun. Pokok zaitun. Pokok zaitun, pokok itu digelarkan dengan gelaran pokok berkat. Pokok yang diberkati. وَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلْيُصِبْ مِنْهُ. Sekarang Nabi SAW di setengah yang kedua dari hadis ni, Rasulullah menceritakan tentang minyak wangi. Tentang satu adab dan sunnah yang berkait dengan minyak wangi. Nabi SAW dia kata, "Man 'urida 'alaihi tibun." Alhamdulillahirabbil alamin. Man 'urida 'alaihi ay adhara wa quddima ilaihi. Aratu ay adhartu wa barastu li ya'khudha. Jadi kata barang siapa yang diberikan kepadanya minyak wangi atau jika ada sesiapa yang ingin memberi kepada kamu minyak wangi, maka hendaklah kamu mengambil sedikit atau menggunakan sedikit daripada minyak wangi itu. Yakni jangan tolakkan minyak wangi. Jika diberi hadiah, harus diterima. Minyak wangi ini, jika diberi hadiah kepada kita, harus dan sunnah kita terima minyak wangi itu. Bahkan sunnah kita gunakan terus minyak wangi itu. Contohnya kalau orang nak sapu minyak wangi kepada tangan kita. Lebih sunnah kita jangan tolak. Jangan tidak ambil. Bagilah dia letak minyak wangi kepada tangan kita. Kerana minyak wangi ini ghidha'ur ruh. Dia makanan untuk ruh kita. Minyak wangi makanan untuk ruh kita. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, menggunakan minyak wangi di waktu sahur di tengah malam menambahkan akal kita dan menenangkan jiwa.
Sebab itu kalau kita bangun qiyamul lail, bangun sebelum subuh atau bangun waktu salat subuh, gunalah minyak wangi banyak-banyak di tangan, di baju, di badan. Biarlah bau wangi. Orang biasa guna minyak wangi bila waktu nak keluar dari rumah sahaja. Tapi dalam rumah tak guna. Kita kena jaga faedah itu. Al-Imam Syafi'i dia kata, kalau kita guna minyak wangi di waktu sahur, yakni waktu atau waktu subuh, maka perkara tu menambahkan kebijaksanaan kita, menambahkan akal kita dan menenangkan jiwa. Jadi bagus kalau kita bangun untuk salat subuh atau sebelum salat subuh, gunalah minyak wangi banyak. Minyak wangi kasturi atau oud atau apa-apa jenis minyak wangi yang kamu lebih selesa dengannya. التي هي مطية القوى والقوة تتضاعف وتزيد به كما تزيد بالغذاء. Dan ulama menyebutkan banyak faedah tentang minyak wangi. Minyak wangi ni dia ghidha'ur ruh. Dia makanan untuk ruh kita. Yang mana kalau ruh kita ini dia dapat makanannya, dia akan menjadi kuat. Dan kalau ruh kita menjadi kuat, maka badan kita, anggota kita dan perasaan kita semua jadi kuat. Kama tazidu bil ghidha والسرور والمعاشرة الأحبة وحدوث الأمور المحبوبة وغيبة من تسر غيبته. ويثقل على الروح مشهده، ولهذا كان أحب الأشياء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وله تأثير كبير. هكذا. Jadi oleh itu minyak wangi ini antara perkara yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat menyukai minyak wangi. Walahu ta'thir kabir fi hifdz as-sihah. Al-Imam Al-Manawi dia kata, bahkan jika sentiasa menggunakan minyak wangi, maka perkara itu akan menjadi antara perkara yang menjaga kesihatan kita. Yakni menggunakan minyak wangi, selalu bau minyak wangi, perkara itu sihat. Perkara itu banyak membawa manfaat dan kekuatan dan kesihatan di badan kita. Wa daf'u katsirin minal asqam, bahkan kadang-kadang menjauhkan dan menghilangkan banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita. Wa asbabuha bisababi quwwati at-tabi'ah. Aywa. Jadi daripada hadis tersebut kita telah belajar bahawasanya kita makanlah minyak zaitun, sapukan badan kita dengan minyak zaitun. Juga kita kena ada minyak wangi dalam poket kita. Kalau perempuan dalam beg, kita guna minyak wangi di luar rumah, di dalam rumah. Khususnya kita guna minyak wangi selepas bangun dari tidur. Lepas kita bangun dari tidur, nak masuk tandas, ambil wuduk, lepas keluar dari tandas, gunalah minyak wangi. Jangan kedukut untuk menggunakan minyak wangi kerana kita rasa kita macam kita di rumah je, kenapa kita membazir habiskan minyak wangi. Tidak. Ada banyak orang fikir macam tu. Tapi itu salah. Kita kena gunalah minyak wangi walaupun kita satu orang saja di rumah. Walaupun kita satu orang sahaja di rumah, walaupun kita satu orang saja dalam kereta, kita guna minyak wangi. Walaupun kita tak akan jumpa siapa-siapa, kita guna minyak wangi sentiasa untuk diri kita. Jadi penggunaan minyak wangi terlebih dahulu, dia untuk diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita menggunakannya untuk orang lain. Dia banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Untuk kesihatan, bahkan kadang-kadang boleh menghilangkan banyak rasa penyakit yang ada di badan kita. Dan menghilangkan banyak daripada perasaan risau, sedih, tidak selesa dan sebagainya. Perkara itu kadang-kadang boleh hilang dengan membawa minyak wangi yang
kita suka. Biramli, kadang-kadang bila dengar Syekh cakap Melayu sedikit. Ini bukan orang pertama. Berapa orang dia cakap apa? Kalau saya cakap dia kata Biramli. Apalah, insyaAllah Allah yarham. Apa? Tan Sri Biramli, Allah yarham. Di antara orang yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat Melayu dan orang Islam di sini. Dan banyak antara kata-katanya yang boleh menjadi pepatah atau hikmah. Banyak kata-kata hikmah di dalam kata Biramli. Jadi kita kena apa? Jadi kita kena ambillah faedah daripada hadis Rasulullah SAW dan kita istiqamah insya-Allah menghidupkan dan menghayatikan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya minyak wangi dekat telekong bagus juga ke saya. Sebenarnya minyak wangi dekat telekong. Ya, ni minyak wangi ini dia digunakan di dua tempat. Dekat badan dan dekat baju. Bagus juga. Dekat baju dan dekat badan. Kita kena badan kita bau wangi, juga baju kita kena bau wangi. Sebab dengar Ustaz cakap. Macam dalam filmnya. Berang. Kuduk. Ustaz macam mana nak? Iyalah, apa tu, sebab Biramli ni dia sebenarnya banyak dia suka mungkin ramai orang tak tahu. Biramli ni dia suka tiru cara orang Arab cakap Melayu. Banyak cara yang Biramli yang guna waktu cakap. Dia suka tiru orang Arab yang dahulu yang pandai cakap Melayu. Orang Arab kalau cakap Melayu, lebih kurang macam Biramli. Sebab itu kamu rasa macam apa? Saya macam cakap macam Biramli. Sebenarnya Biramli dia tiru orang Arab dahulu. Sebab dari dulu masyarakat Melayu ramai orang Arab di sini. Ada habaib, ada ulama, ada tokoh-tokoh, ada ahlul bait. Khususnya yang dekat Ahmad Al-Bab itu. Dekat Ahmad Al-Bab itu lagi banyak. Saya suka tengok cerita Biramli banyak. Kalau dia cakap saya teringat pula orang Arab yang cakap Melayu. Tapi dia tiru orang Arab yang cakap Melayu dan dia tiru orang Arab yang ulama tahu. Dia suka tiru orang Arab yang dulu mereka memang ulama, fuqaha macam tu, yang cara mereka cakap macam tu. Sebab itu dia kata kedukut. Dia kata apa? Banyak perkataan-perkataan yang dia terus terang. Macam mana nak sahkan minyak wangi itu halal? Itu wallahu a'lam, macam mana nak sahkan minyak wangi itu halal atau boleh pakai solat. Itu kena cek lah botol air, botol minyak wangi itu, tengok kalau ada tulis halal tak, atau kalau mufti atau pejabat agama keluarkan fatwa satu minyak wangi itu haram, itu yang haram. Kalau tak ada apa-apa cerita tentangnya, guna sahaja. Al-aslu fil umur al-ibahah. Apa-apa yang kita tak ada apa-apa bukti dia najis ke atau haram, kita guna sahaja. Turun. Ya, itu yang Biramli tu. Ayalah. Dia pun antara perkataan yang Biramli dia ulang selalu, iaitu perkataan yang dia selalu kalau digeram, dia kira hawas, dia rasa geram, dia kata bahlul. Perkataan bahlul tu sebenarnya orang Arab yang guna sampai zaman sekarang.
dekat Hadramaut. Kalau orang buat kerja bodoh ke apa-apa yang tak betul, memang mereka akan cakap ini bahlul yang macam tu. Sama sangat sebiji macam cara P. Ramlee. Sebab itu saya cakap P. Ramlee banyak sebenarnya ditiru cara orang Arab yang dulu duduk di sini. Cara cakap mereka. Masya Allah. Apa? Dan yang memakai ud yang kadang-kadang baunya agak kuat. Surau. Bau tu boleh juga jadi. Ya betul. Kalau bau minyak wangi itu, ud itu atau minyak wangi yang lain. Kalau itu bau yang mengganggukan, tidak boleh memakai asalan. Sebenarnya tidak boleh memakai. Kalau minyak wangi itu mengganggu, maka tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab itu dah dikirakan gangguan. Dah dikirakan mengganggu. Khususnya kalau dia kenal orang itu yang mengganggu. Jadi juga orang yang datang di waktu majlis selawat. Itu yang orang yang datang di waktu majlis selawat. Dia bagi minyak wangi kepada tangan orang pusing-pusing macam tu. Dia harus memilih minyak wangi yang dia sangka orang lain boleh terima. Sebab perkara itu boleh mengganggu dan buat orang tidak selesa duduk di majlis ilmu atau majlis selawat. Sebab itu orang yang nak pusing nak bagi orang semua minyak wangi ni dia kena pastikan minyak wangi itu yang tak kuat sangat dan boleh diterima. Dia perkara yang sedap lah. Baunya sedap dan ringan, bukan yang kuat. Sebab betul juga kadang-kadang ada bahagian orang datang kepada kita dia bagi minyak wangi, kita basuh macam mana, gosok macam mana pun dia tak hilang. Itu lagi belik lah. Kadang-kadang orang datang pakai minyak wangi yang sedap, yang best, yang mahal. Datang orang lain pula ambil minyak wangi yang tak tahu dari mana baunya kuat sangat. Dia letak dekat tangan orang tanpa minta izin. Subhanallah. Rosakkan semua minyak wangi yang best, yang bagus yang ada di tangan dia. Jadi orang yang suka nak kasih orang minyak wangi di tangan mereka kena pandai memilih. Pandai memilih minyak wangi yang bagus. Kalau perempuan pakai minyak wangi, baunya nak kecil mana. Adakah orang duduk baunya nak sekecil mana? Tak, kalau perempuan pakai minyak wangi, bukan lelaki yang kena tutup hidung dia. Perempuan yang kena jangan guna minyak wangi. Perempuan yang kena jangan guna minyak wangi supaya lelaki yang lain tidak baunya bau minyak wanginya. Jadi kalau perempuan ulama kata tidak boleh dia menggunakan minyak wangi waktu dia keluar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur wanita yang jalan di tengah jalan baunya semua lelaki bau wanginya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau di rumah dekat suaminya dekat keluarga dibolehlah menggunakan minyak wangi atau majlis itu majlis wanita sahaja betul-betul. Takkan terlepas lalu di depan lelaki atau sebelah lelaki. Jadi untuk wanita dia tidak boleh menggunakan minyak wangi. Dan lelaki kalau ada perempuan yang baunya wangi lalu sebelahnya lebih bagus dia tutup hidungnya dia jangan bau minyak wanginya sebab perkara itu boleh jadi fitnah. Perkara itu boleh jadi fitnah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung lagi di kuliah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.